Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Biyassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Sahabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Jatan Kuasa Masjid, hadirin jemaah subuh, hadirat mukminin mukminat, duyufur rahman, tetamu Allah yang didoakan kebaikan al-khair, yang didoakan kemudahan al-yusur, al-afiyah, kesihatan, as-salamah, kesejahteraan di dunia ilal akhirah, kehidupan di dunia sehinggalah kita semua balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berpindah ke alam barzakh. Sidang jemaah, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua untuk hadir di masjid ini, dan saya cukup teruja bertemu dengan sidang jemaah. Kalaupun ini merupakan pertemuan dan perkenalan kita yang pertama, mudah-mudahan bertambah koleksi teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang soleh. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah SWT merakamkan doa Nabi Allah Yusuf. Rabbi habli hukman wa alhikni bis-salihin. Ya Allah, kurniakan, anugerahkan di sisimu jua untukku akan kebijaksanaan hikmah. Wa alhiqni bis-salihin, jejakkan aku, joinkan aku dengan jamaah kumpulan orang-orang soleh. Nabi Allah Yusuf dirakamkan Allah berdoa dengan doa, dan doa ini termasuk dalam pembahagian doa yang ma'thur, doa yang diambil daripada Al-Quran. Nabi Allah Yusuf pun berdoa nak masuk join kelab, kumpulan, grup orang-orang soleh. Nabi, yang mana Nabi Allah Yusuf ni disebut dalam Al-Quran ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Kalau nak bercerita, nak berkisah, ceritalah kisah Nabi Allah Yusuf. Banyak versi sedih, versi gembira. Dia pun minta kepada Allah join dengan orang-orang soleh. Kalau tuan-tuan sidang jemaah perasan,
kelaziman kita lah di alam maya, Facebook, WhatsApp group. Kalau kita dapat maklumat berita orang meninggal, lebih lagi yang meninggal tu orang terkenal ataupun yang kita kenal, kita akan tulis, kita akan time, semoga roh almarhum digolongkan Allah di kalangan orang-orang soleh. Bukan begitu sidang jemaah? Namun saya berpandangan sebagai orang yang masih hidup, tuan-tuan pun masih lagi hidup, kalau kita kenal lah orang yang on the way ke lubang kubur itu, kita kenal dia, kita mungkin kawan dia kan, dia on the way menuju ke bawah tanah. Kita tuan-tuan alhamdulillah ni sekarang ni masih duduk atas tanah, hidup lapang, insya-Allah lah, kaya, Allahumma amin, muda, sihat, yang Nabi sebut rebut 5 sebelum 5 tu. Kita berdoa kepada Allah moga roh almarhum yang baru meninggal ni termasuk digolongkan Allah di kalangan orang soleh. Namun kita kena ingat bahawa doa satu hal lah, lifestyle atas muka bumi ini, ketika hidup, ketika lapang, ketika kaya, ketika muda, ketika sihat ni, kat mana kita dengan grup orang soleh? Contohlah mudah, kita di Nusantara Melayu Malaysia ni, biasanya kalau maghrib ni kita berhimpun lah, ataupun kita sekarang ni subuh-subuh waktu-waktu solat ni di masjid. Itu tempat orang soleh. Ketika kita hidup ni tuan-tuan, kita selalu fikir kat mana, macam mana aku nak join grup orang soleh. Subuh berjamaah, lepas duduk subuh, duduk dalam kuliah ilmu. Sembahyang maghrib berjamaah, pada lepas tu duduk dalam kuliah ilmu. Kemudian ada satu amalan menanti solat selepas solat. Kalau malam tadilah maghrib isyak, al-intizar as-solah ba'da as-solah minas sunnah, yang Nabi perkenalkan sebagai amalan ribat, amalan yang boleh mengukuh, menyelamat, membenteng dan memejai iman. Kalau itu yang masuk dalam pemikiran kita tuan-tuan, tak apalah, satu hari memang kita meninggal pun orang akan doakan kita semoga almarhum fulan bin fulan ditempatkan Allah di kalangan soleh. Namun ketika kita hidup, kita selalu nak join orang soleh, majlis orang soleh, masjid, kuliah ilmu, tahfiz, aktiviti yang menolong dan membantu orang, amar ma'ruf nahi mungkar. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah nanti kita meninggal ni, dia panggil tafawuk, merge tu. Ni tak masuk tajuk lagi tuan-tuan, mukadimah. Malam saya tuan-tuan jumpa satu sahabat cerita kan, kita duduk masyarakat ni kan, cerita ni kawan imam, dia kata subhanallah, dia kata ada satu kejadian boleh kita fikir dengan tuan, kejadian yang berlaku baru-baru buka PKP, baru buka Masjid Surau ni. Ada satu anak muda, taklah muda mana pun, awal 30-an, muda lagi, pindah assalamualaikum tuan imam, berlaku di kawasan Subang. Saya orang baru sini, saya baru pindah imam, nak berkenalan dengan imam, nak maklumkan, yalah saya anak karya baru, saya duduk di belakang jalan ni dekat stesen minyak tu, belakang tu rumah saya sewa. Untuk mengatakan tuan imam, saya ni ada kepakaran, pakar ni lah, IT, Facebook ni saya boleh bantu-bantulah, pakar lah, boleh lah, pandai lah, kalau ada pernah kan, no charge kan, memang khidmat. Baiklah kawan tu imam tu. Semalam dulu kawan yang cerita tu meninggal, accident. Semayang jenazahnya, imam ni bercerita kepada jemaah, dan berapa orang jemaah memang perasan, masjid tu masjid besar. Semayang datang berjemaah, tapi kita tahulah dia kerja kan, tapi 2-3 waktu ni dia ada lah. Mana tuan-tuan sedang jemaah, kita mari kita perkenalkan diri kita dengan imam, kemudian kita buatlah apa yang kita buat untuk agama Allah, khidmat kepada umat Nabi SAW, khidmat kepada masjid. Meninggal tuan-tuan, cerita soleh ni diceritakan oleh imam sebelum solat jenazah, jemaah menangis tuan-tuan. Yang itu yang kita nak.
Nampak contoh simple tapi mudah, ringan mulut. Cari imam, cari Tuan Bilal, cari ustaz. Tuan-tuan ada handphone kan sedang jemaah. Berapa dalam handphone kita tuan-tuan yang dimulai dengan perkataan you, ustaz? Kan? Satu muhasabah yang boleh kita rujuk. Pada tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, hidup mukmin antara keutamaan atas keutamaan, al-alawiyat alal alawiyat. InsyaAllah dalam tempoh setengah jam ni saya nak asak pemikiran kita, berfikir tentang beberapa perkara, satu dua perkara, termasuk perkara yang saya sebutkan tadi. Kerana apa tuan-tuan sidang jemaah, kita ini bagaikan telah dipilih oleh Allah setelah kita melalui wabak yang dahsyat. Wabak ni dahsyat, saya pun tak nak sebut C tuan-tuan, sebut wabak cukup. Kan? Hampir 29,000 orang meninggal di Malaysia. Yang kena wabak ni 2 juta orang. Dalam masjid ni tuan-tuan, mungkin di kalangan kita kenal yang meninggal tu adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Yang meninggal itu mungkin rakan-rakan kita satu taman dengan kita. Yang dia meninggal tu tuan-tuan lebih muda daripada kita, status kesihatan dia lebih baik. Kerana kematian tidak mengira angka nombor umur maupun status kesihatan. Ini dah berumur ni kan, boleh jumpa geng-geng alumni sekolah. You tahu tak, I dah 3 serangkai dah. Tu di antara bahan sembang je dah. I minggu depan nak ada operation dekat Hospital Seremban. Tak payah tanya, kawan tu dah beritahu dah. Dia memang macam tu cerita dia. Geng-geng alumni 50 tahun lah, macam saya ni kan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya tuan-tuan, ketika bagaikan satu tuan-tuan Allah pilih. Okey, kau meninggal. Kau tak meninggal. Kau kena COVID. Kau sebut juga. Kau kena wabak. Kau tak kena wabak. Macam kita yang mari ke masjid hari ni tuan, alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Allah SWT panjangkan umur, sihat tuan, mari masjid. Untuk apa? So kita nak bincang apakah keutamaan atas keutamaan Allah panjangkan umur kita sebelum menuju dan berjumpa dengan ajal kematian. Ada satu dua perkara yang kita kena muhasabah, kena revision balik, kena ulang kaji balik. Tajuk ni kalau bagi pada ustaz-ustaz, dia banyaklah sudut pandangan masing-masing. Saya minta tuan-tuan 2 poin. 2 poin, insyaAllah pukul 7 sikit-sikit kita berhenti. Baik tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, maka keutamaan atas segala keutamaan, kita kena sedar apakah status kita. Kan? Tuan-tuan ada WhatsApp, oh hari ni pagi ni nak buat apa, status WhatsApp. Kan? Facebook pun ada status, subhanallah, luar biasa. Kita ni status apa tuan-tuan? Jawapannya ialah status kita, status saya, sidang jemaah sekalian, semuanya aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah berpanjangan. Diulangi, status kita tuan-tuan ialah aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala berpanjangan. Inilah poin yang diambil daripada hadis kursi yang panjang. Saya ambil tengah-tengahnya cuplikannya. Bal khalaqakum lita'buduni tawilan. Bahkan sebenarnya, wahai sekalian anak Adam, aku jadikan kamu, aku ciptakan kamu supaya kamu mengabdikan dirimu kepada aku Allah. Dalam syarah hadis sebut ai bimakna mustamiron, berterusan. Hadis kursi ini menguatkan ayat Allah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia, aku jadi jin dan manusia, mereka itu
mengabdikan diri mereka kepada aku Allah. Nanti tuan-tuan cakap, Ustaz tahu dah kami ni hamba Allah tu, kami datang sembahyang subuh ni Ustaz. Orang lain tak datang kan, ramai-ramai kat kawasan sekitar ni kan, kami datang. Masalahnya, dia bukan masalah ni negatif, orang-orang motivasi tak sebut. Cabarannya, saya dan sidang jemaah kita ni ambil status hamba Allah ni pada waktu tertentu, pada lokaliti tempat tertentu. Itu yang telah kita lalui ni sebelum wabak ni. Ni Allah panjangkan umur lepas wabak ni. Kita sebenarnya nak apa? Status kita hamba Allah apa dia? 24 jam. Lailan wa nahara, siang dan malam. Susah dan senang. Pagi dan petang. Bermukim, bermusafir. Dalam masjid dan luar masjid. Dalam masjid ni kan kita beribadat, berwuduk. Apa lagi? Khusyuk dan tawaduk tadi, dan niat dah iktikaf. Kita beribadah dan kita sedang mengambil dan mendapat laba-laba sawaban min indillah, yang bagi pahala, yang bagi sawab siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang mendapat rahmat. Hafathumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah. Dalam sepotong hadis, malaikat mengerumuni kita semua dan melebarkan sayap, turun daripada sayap-sayap mereka rahmat barakah. Kita berhimpun ni, Allah kata Allah berhimpun dengan majlis yang lebih hebat, dengan para malaikat menyebut nama tuan-tuan, mak ayah kita, atuk nenek kita. Luar biasa. Jadi itu yang saya maksudkan tuan-tuan, cabarannya tuan-tuan, bagaimana sekarang ini kita menjadi hamba Allah dalam masjid Mizan, masjid besi ni. Nanti kita keluar meninggalkan kawasan parking masjid ini, kita juga hamba Allah. Semalam di rumah ada majlis-majlis lah, kita buat majlis biasalah kan, keluarga semua ada. Masing-masing dah mula nak pergi umrah kan. Tuan-tuan mungkin ada yang nak pergi umrah kan dah. Dan antara soalan yang biasalah sembang-sembang, biasalah sembang kan, nanti dulu, jangan pergi dulu, nanti sekarang boleh buat umrah sekali je. Terus orang kata tak, sekarang dah boleh buat umrah 3 kali. Saya dengar, tanyalah kawan-kawan kita yang bawa balik, kita banyaklah kawan-kawan balik, kata terkini tuan-tuan ni umrah dah boleh buat, tak ada dah sekali ke 3 kali, buat macam dulu berapa kali nak buat pun dah boleh. Tapi satu apa nama tu, aplikasi kena isilah. Ada, kita pergi sana nanti ada satu aplikasi tu, kita kena masukkan dalam aplikasi tu. Jadi okey, berumrah kita, berhaji kita adalah ibadat. Di masjid kita ibadat, hari Jumaat kita beribadat. Cabarannya sekarang, bagaimana kita nak pastikan 24 jam kita beribadah kepada Allah SWT. Ada kawan kita nak musafir pergi Turki, pergi Amerika, pergi macam-macam lah. Macam mana kita musafir tu masih dalam lingkungan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila datang soalan macam mana tu, dia jadi mari nombor 2 pula, poin nombor 2. Tuan-tuan sidang jemaah, kita nak beribadah kena berilmu, kena mengaji. Dalam bahasa mudahnya, kena mengaji. Kena mengaji. Ibadah, kalimat mustalahat, istilah ibadah itu istilah agama. Ulama menyebutkan apa makna ibadah? Wa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Ibadah yang kita buat, yang kita kerjakan di sisi Allah, Allah suka. Di sisi Allah, Allah redha. Dapat tuan-tuan mana kita buat, yang kita kerjakan, yang kita cakap, yang kita aktivitikan, perbuatan itu di sisi Allah, Allah suka, Allah redha. Ustaz, bagilah contoh. Kan? Contohnya macam sekarang ni, tuan-tuan duduk dalam kuliah ilmu, beriktikaf dalam masjid ni kan. Majlis ni, halaqah ni, Allah suka tak? Allah redha tak? Kan? Yalah Ustaz. Datang ke dalil. Tadi Ustaz sebut tadi malaikat mengerumuni kan? Duduk majlis ilmu ni, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam.
Itu dia. Maknanya dalam 24 jam ni, starting hari ni pagi, kita dah buat benda yang Allah redha dan Allah suka. Okeylah, subuh selesai berjemaah, tuan-tuan datang awal tadi solat sefajar, datang tahajud awal. Cabaran ni nanti lepas kita keluar ni nak pergi sarapan pagi. Dia mula adegan nak kedai mana lah hari ni, ke nak pergi jogging kat kawasan sekitar ni, kan pukul 10, pukul 9 nak pergi pasar. Macam mana nak jadikan pergi pasar itu masih lagi dalam itar hamba Allah. Nanti pukul 11 buat apa, tengah hari buat apa, kan pukul 1 kan dah boleh fikir dah. Sebagai seorang Muslim, dia dah boleh fikir dah. Hari ni nak musafir sana, Zuhur kan dekat mana, dah fikir dah. Masjid Batang Kali contohnya, pergi belah-belah Batang Kali, atas-atas sana Rawang sana, memang nak sembahyang kat Masjid Batang Kali. Sekarang kan dah buka semua, cuma ialah My Sejahtera seumpama itu SOP kita ikut lah kan. Begitu tuan-tuan. Maka itu tuan-tuan sidang jemaah bawa kepada poin kedua, kena mengaji, belajar. Ustaz nak belajar apa lagi? Dah belajar dah. Ulama membuat pembahagian ilmu terbagi kepada ilmu yang dua, namanya ilmu fardu ain, dan pembahagian yang kedua namanya ilmu fardul kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain terbahagi kepada 3 pembahagian. Ilmu akidah tauhid usuluddin, yang kedua namanya fiqh, fiqhul ibadah, dan yang ketiga namanya akhlak adab, ataupun akhlak lapangan, ataupun tasawuf. 3 ilmu ni kena belajar. Dah belajar dah Ustaz. Dulu sekolah saya orang Johor, mukarrar selibur Johor luar biasa. Ustaz kata kawan saya orang Kelantan, kahwin orang Kelantan kan. Yayasan Islam Kelantan tu modul dia punya silibus ambil sekolah menengah Al-Azhar. Memanglah silibus Johor ke mana-mana Jais kan, Jawi ke apa nama, Kelantan ke bagus. Kita ni tak bagus. Kita dulu belajar masa kanak-kanak sekolah rendah dulu, kita ni belajar main-main. Belajar main-main. Kan? Tak Ustaz, saya best student kelas 1, 2, 3, 1, 2, nombor tu nombor saya. Kita belajar juga dulu yang cerdik-cerdik tu, yang ada cerdik tu belajar nak dapat hadiah. Maka ilmu agama, ilmu fardu ain ni tuan kena belajar dan terus belajar, kerana nak menjaga iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak mengesahkan sahnya ibadah kita, kerana kita hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimulai dengan pertama tuan, ilmu akidah. Dan saya fikir tentang ini tuan, sebab kita semua risau dan bimbang tentang satu perkara nanti tuan-tuan yang kita akan lalui bersama-sama, iaitu kita akan disoal. Tuan-tuan yang ada dalam masjid ni kan, kita dah pernah ada pengalaman interview kan, melalui interview berdebar. Pagi tu nak kena infak pagi, sembahyang sunat duha, interview pukul 10 kan. Dia kadang kita fikir kan, yang muda-muda ni kena interview kan, yang nak interview orang tu pun kena sembahyang duha juga, kena infak, sebab dia nak cari calon yang terbaik untuk company dia, untuk kementerian dia, untuk office dia. Dua-dua lah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah tuan-tuan, dimulai dengan ilmu fardu ain, bermula dengan ilmu akidah. Sebab apa kaitan dengan interview? Nanti malam pertama di alam barzah, kita sorang-sorang duduk di alam kubur berdepan dengan 2 malaikat. Imam yang talqin kita kata apa? Wahai fulan bin fulan, kelak akan datang kepada kamu 2 makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Janganlah kamu takut dan gentar. Jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Ya Allah. Soalan tu soalan bocor, semua orang tahu. Ada baru ni saya ceramah dekat sekolah, Ustaz dia tanya, kalau nak pastikan saya dapat jawab soalan pertama Allahu Rabbi tu,
Saya tulis dekat kertas A4 1000 kali boleh tak Ustaz? Satu hari. Allahu Rabbi. Tulis dengan tulisan rikaah. Khat rikaah yang cantik. Maknanya dia nak tanya sebenarnya apa benchmark, apa penanda aras yang kita ni masih hidup boleh fikirkan, supaya nanti kita masuk lubang kubur seorang-seorang, kita boleh jawab. Tuan-tuan pernah fikir tak persoalan tu? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa Ustaz? Sebab Sayyidina Osman pernah ditanya sendiri oleh sahabat, Sayyidina Osman, kenapa kata tak kala kau datang kubur kau menangis teresak-esak, basah sungguh janggutmu, tidak pada perkara dan cerita-cerita lain? Apakah kalian tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan memiliki pemandangan yang dahsyat, menakutkan, menyeramkan, aswaul manzar. Ingat, apabila seseorang itu melalui perhentian yang pertama, yakni kubur, dia berjaya melalui perhentian yang pertama, maka dia akan melalui perhentian seterusnya dengan mudah dan selamat. Allahu Akbar. Maka hari ini tuan-tuan, kita kena fikir sama-sama macam mana kita boleh buat sesuatu untuk kita dapat jawab soalan-soalan ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma ikhwanuka wa ma kitabuka, soalan-soalan tauhid, soalan-soalan fardu ain. Ustaz, saya boleh jawab insya-Allah dah macam ni. Saya belajar bahasa Arab Ustaz. Belajar kat mana? Saya belajar kat Yaman, belajar kat Azhar, belajar kat Madinah, belajar kat UIA. Sekarang ni anak-anak muda bagus, luar biasa, tak pergi jauh-jauh pun, belajar kat YouTube je, pandai bahasa Arab. Pertandingan dia macam ni. Nampak tak orang Arab tu? Nampak kan sekarang orang Arab ramai kat Malaysia kan. Pergi dekat orang Arab tu, I give you 10 minit. Nak kena buat apa? Sembang dengan dia cakap Arab selama 10 minit, bagi dia ketawa. Ni pertandingan baru datang. Pergi tak sampai 10 minit, 8 minit, Arab tu dah ketawa. Oh, terbaik, terbaik. Seorang lagi nombor 2. Okey. Nampak tak Arab lain? Nampak Arab lain? Dia. Pergi dekat dia 10 minit. I give you 10 minit. Apa nama? 10 minit. Laka asyara di'ah, 10 minit untuk apa? Bagi dia nangis pula. Tadi ketawa. Dia pergi-pergi tak sampai 10 minit. Semasa sembang, Arab tu macam sesedih sikit kan. Wah, hebat. Dia bukan masalah kita pandai bahasa Arab, petah cakap bahasa Arab, kita ni lahir-lahir cakap Arab, kita ni bangsa Arab, lalu kita boleh menjawab soalan mungkar nangkir 1, 2, 3 dan 4 kita boleh menjawab. Bukan sidang jamaah. Dia balik kepada kita mengaji apa atas muka bumi Allah Subhanahu taala. Maka kita kena muhasabah balik, belajar ilmu akidah, tauhid. Dan nak belajar apa Ustaz? Saya rujuk dalam kitab tuan, kitab Ummul Barahin dan juga kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuq syarah Syekh Wan Daud Fatani. Bahjasannya sebut kita kena belajar cabangan iman, 50 cabangan iman. Lah Ustaz, pertama kali dengar Ustaz 50 cabangan iman. Tahu rukun iman 6 je. Kan? Ini dalam kitab tu, kitab kuning kita, kitab Jawi kita. Tengok baik tuan-tuan. La ilaha illallah ada 41, Muhammadun Rasulullah ada 9. Tuan-tuan perempuan catat. Tak pernah dengar catat. La ilaha illallah, di situ ada 41 perkara yang kita kena tahu. Muhammadun Rasulullah ada 9 perkara yang kita kena tahu. Apa dia 41 itu? Pecah lagi 20, 21. 9 pada Muhammad Rasulullah apa dia? 4, 1. Apa dia? 20, 21. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Oh, situ. 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 1 sifat yang harus bagi Allah. Muhammad Rasulullah 9. Pecahan dia 4, 1. Sifat yang wajib, 4 yang wajib bagi Rasul: Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lawan dia
kepada 4 yang mustahil, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Berapa? 9 jam 41 berapa? 50. Maknanya sidang jemaah, saya dan semua yang hadir ini, kita kena check, double check sebelum kita meninggal. Lapang kita, kaya kita, sihat kita, muda kita, apa lagi, hidup kita ni kena belajar sifat-sifat ini. 50 cabangan iman plus beriman pada malaikat. Tuan-tuan sidang jemaah, siapa di kalangan kita yang boleh jawab 10 nama-nama malaikat? Kan tak adalah saya kat sini nak tunjuk baca dengan malu pula kan. Kita ni hafal tak 10? Hafal tak 25 nama Rasul? Kita ni tuan-tuan, ialah kita ni kan musim-musim baru ni, musim bola kan, MU, Liverpool, orang ni kata ni, orang ni kata. Kita ni kalau boleh hafal sampai pemain bangku simpanan, pemain Liverpool tu kita boleh hafal, termasuk MU. Baru ni duk kumpul-kumpul anak saudara, dia menyembang tu kat 1 jam, tengok jam, menyembang ni pasal bola ni 1 jam lebih. Kita ni nak kata, wah korang ni boleh mengalahkan pengeluar sukan TV9 lah. Ganti kan. Ni saya dan keluarga panggil Pak Long kan. Okey, Pak Long nak tanya ni, sebut 10 nama malaikat. Dia orang sekolah agama, tapi dia mari macam Ra, 10 nama malaikat, garu sana garu sini, dah kelang kabut dah. Tolak dia lah, kau lah, aku lah. Tu belum tanya 25 Nabi lagi. Mujuk ada nasyid. Adam, Idris, Hud, Nuh, Saleh. Tuan-tuan sambung. Allahu Akbar. Ni benda-benda keimanan yang boleh kita muhasabah balik. Beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk macam mana. Dan semua ni tuan, beriman kepada hari akhirat, kita kena memperharusi dalam itar lingkungan ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini kena clear. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang bila mungkin ada sidang jemaah yang pernah pergi luar negara. Alhamdulillah tuan, kita di Malaysia ni alhamdulillah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah tuan, sebenarnya membentuk mu'zam aghlabiyah dalam dunia Islam ini. Inilah aliran pemikiran. Inilah akidah yang sahih. Dah janganlah cari-cari yang lain. Sekadar menyebutlah tuan, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, apalagi Khawarij, Abadiyah dan sebagainya. Saya dulu pernah lah belajar di Jordan tuan. Allahu Akbar. Jadi kita suka bercampur dengan bangsa lain, negara Oman, negara Sudan, kawan. Bagus dia suka tolong orang belanja makan. Dia ni tanya-tanya, kau ni mazhab akidah mazhab apa? Aku ni mazhab Abadiyah. Cek, Abadiyah ni pecahan daripada mazhab Khawarij. Allah Akbar. Yalah, nak macam mana? Kawan lah kan. Dia pula tak ada nama dakyah kita. Ada pula yang kawan-kawan kita ni duduk belajar pula sebilik dengan abang-abang master. Dulu masa belajar BE dulu, duduk dengan orang Syiah. Yang Syiah ni lah pandai buat abang angkat adik angkat belanja. Bahayalah. Kadang dakyah juga dia kepada fahaman Syiah. Yang Syiah lain pula dia suka ajak orang masuk Syiah. Letih tuan. Kita ni tuan, orang awam ni lah betul, ngajilah. Dan pengajian yang paling tepat, yang paling bagus untuk selamat tuan-tuan ialah pengajian kitab-kitab kuning kita, kitab-kitab Jawi kita. Contohnya Syekh Wan Daud Fatani tuan-tuan, 300 tahun, atuk kita 300 tahun tuan-tuan. Mengaji di kota Mekah 30 tahun, ya Allah. Madinah 5 tahun. Kami ni yang pergi mengaji 4-5 tahun main-main. Dulu punya mengaji bukan macam sekarang punya mengaji. Balik tuan-tuan buat kitab Muniatul Musalli, apa lagi kitab tuan? Durus Samin, kitab-kitab besar. Sampaikan kerajaan Osmaniyah yang memerintah ketika itu tuan-tuan berikan gelaran. Macam kita kan hari ini gelaran Datuk Seri lah, Tan Seri kan. Dia bagi gelaran kepada Syekh Wan Daud Fatani, orang Melayu kita ni 300 tahun atuk kita tuan. Apa gelarannya? Al-Arifu Billah. Arifun Billah. Gelaran yang besar, orang alim.
Tuan tahu jenazahnya di mana dikebumikan? Tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, kalau pergi ke Taif, jenazahnya di sebelah kubur sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Kalau mutawih tahu, dia bukan beritahu bukan ni di masjid Taif sebelah ni kuburan sepupu Nabi SAW plus Syekh Wan Daud Fatani. Allahu Akbar. Saya pernah dengar satu ceramah pesyarah UAE kan, sekarang banyak pesyarah Arab ni boleh cakap Melayu kan, dia tengok kitab-kitab Melayu kita, dia terkejut. Syekh Dr. Umar Khalas, namun dia mazhab Syafi'i kan, subhanallah. Kita kuning banyak atuk-atuk ni kita dulu mengaji tuan-tuan 15 tahun untuk kenali belum ngaji, balik ke tempat kita Syekh Abdul Samad Al-Falambangi tuan, mereka dah buat kitab-kitab, mereka dah filter, mereka dah tapis pemikiran-pemikiran akidah-akidah yang tersasar ni. Ni dia Asy'ariyah wal Ma'tazilah untuk dipersembahkan kepada anak cucu ni, kita anak cucu kita ni, untuk mengamalkan Islam yang sebenarnya. Allahu Akbar. Itulah tugas kita tuan, belajar balik. Dulu dah belajar ustaz, belajar balik. Yang kedua tuan-tuan, ringkasnya ilmu fiqh. Kita nak cek balik, kita semayang tadi tuan-tuan, adakah ini kita pakai ilmu sekolah rendah dulu? Apa level tuan-tuan ni nak semayang, Allah nak terima bekal teman duduk alam kubur, duduk seorang-seorang sampai lama nak bertemu. Lama tuan-tuan kan. Contoh, Allah yarham Tuan Piramli. Saya masih ingat sebab Allah yarham Piramli ni meninggal masa tahun saya lahir. Saya ni dah kan, tahun saya lahir ada tahun meninggalnya kan. Masa dia meninggal, ikut dalam catatan saya tengok dalam handphone Google ni, dia umur dia 45 tahun. 45 tahun. Jadi saya kan dah lebih 45 tahun. Maknanya Piramli yang buat filem macam-macam yang kita teruja tu, umur duduk di alam barzah dengan duduk alam dunia ni, dengan dia duduk alam dunia lagi lama lagi dia duduk dekat alam barzah. Lama tak lamanya. Kita tak tahu tuan-tuan, nak tunggu sampai turunnya meninggal dulu ke sebelum datangnya Dajjal dan seumpamanya, wallahu alam. Maka oleh sebab tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, belajarlah ilmu fiqh, fiqhul ibadah, fiqhul muamalat. Tuan-tuan lepas ni nak pergi beli sahapan, saya beli ya, saya jual ya, itu ada ilmu dia, ada halus dia. Apalagi fiqh munakahat yang dah kahwin, macam mana hak suami isteri dan seumpamanya. Lepas tu yang buat kesalahan mencuri dipanggil fiqhul jinayat. Itu semua ada diperbincangkan. Yang ketiga namanya ilmu ilmu adab lapangan, akhlak ataupun tasawuf. Ini penting saya tengok tuan. Allahu Akbar. Al-Harusi kan, dia dalam ilmu tasawuf akan disenaraikan list senarai akhlak-akhlak yang baik, namanya sifat mahmudah, ikhlas, sabar, istiqamah. Antaranya diliskan juga sifat-sifat buruk, mazmumah, hasad, dengki, riak, hubbu dunia dan seumpamanya, untuk dijauhkan. Mahmudah untuk diikuti dan diamalkan. Juga dia akan memparalusi mengenai 7 anggota tubuh badan: mata, mulut, tangan, kaki, kemaluan, termasuk hati yang dianggap sebagai raja, bahkan permaisuri. Macam mana nak jaga anggota-anggota ni? Nabi pernah sebut dan sepotong hadis, berikan aku 2 perkara, akan aku beri kepada kamu 1 perkara. Admanuli isnan, admanukal jannah. Jamin kepada aku 2 perkara, aku akan jamin kamu 1, iaitu syurga. Apa dia? Apa yang ada antara 2 bibir dan apa yang ada antara 2 peha, ma baina fakhizaitaini, apa yang ada di antara 2 peha. Mulut jangan mengumpat, mulut jangan memfitnah, kemaluan pada hak-haknya. Maka bila mana dia jaga, maka kita akan masuk syurga sebagaimana jaminan Nabi SAW. Itu ilmu tasawuf, kena mengaji. Ilmu tasawuf saya mencadangkan kitab penawar bagi hati. Fiqh antara kitab-kitab yang untuk orang awam ni, Wishahul Afrah, Miftahul Jannah. Kitab akidah antaranya Aqidatul Awam, Durusamin. Ini nama-nama kena kenal tuan-tuan. Sebab saya ni bukan orang pondok.
Saya memang teruja dengan kawan-kawan yang mondok. Saya dah umur macam ni baru nak start memondok, belajar balik. Tuan-tuan, subhanallah, kitab-kitab kuning ni warisan untuk kita dan warisan untuk kita. Dan ada kajian mengatakan ini tidak berlaku. Ada mengatakan Cina berlaku. Dulu masa atuk nenek kita 300 tahun pergi mengaji Mekah, orang Cina dulu pun 300 tahun dulu datang juga. Orang Afrika semua datang. Mereka balik ke negara masing-masing. Atuk nenek kita pun balik ke negara kita, mereka buka pondok. Mereka buat kitab-kitab ni, mereka buat untuk kegunaan anak murid dan untuk umat Melayu. Ini bagus untuk kita belajar. Jadi tuan sidang jemaah Rasulullah, saya telah menjawablah persoalan hidup mukmin, keutamaan atas keutamaan. Yang pertama, keutamaan sedar diri. Aku ini berstatuskan aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala berpanjangan. Kemudian kita kata okeylah, saya nak menjadi hamba Allah. Maka nak tahu kita yang lakukan perbuatan itu ibadat ataupun sebagainya, kena dengan ilmu. Nak dapat ilmu kena mengaji. Habis ustaz nak mengaji apa? Mengaji ilmu fardu ain, keutamaannya akidah, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kemudian diikuti ilmu fardu kifayah. Ustaz, saya nak belajar ilmu madin jenazah. Pasal saya nak mandikan mak ayah saya kalau meninggal, mandikan pasangan saya. Boleh. Tetap ilmu mandi jenazah itu ilmu fardu kifayah. Saya doktor, saya nak jadi doktor gigi belajar, silakan. Kamu jadi doktor ke macam mana pun kena mengaji ilmu fardu ain. Kamu nak jadi usahawan online, kamu nak jadi pekerja swasta, agama serban, jadilah apa pun, namun ilmu fardu ain tak dapat tidak, kita kena belajar. Kerana itu sebenarnya adalah tujuan dan matlamat hidup kita kepada Allah SWT. Disebut dalam sebuah hadis, awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Seawal-awal agama mengenal Allah. Jadi kita muhasabah tuan, kita sebenarnya adakah kita telah kenal Allah pada pandangan ulama, pada konsep yang ijmal? Kita kenal tak Allah? Adakah kita kenal Allah dengan ilmu masa kita sekolah rendah dulu? Ataupun kita kenal Allah, belajar balik sifat-sifat 20, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, belajar dengan rukun-rukun keimanan yang lain, supaya iman kita sah, ibadah kita sah dengan fiqh, dan akhlak kita terjaga. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, keutamaan yang perlu kita, bahkan wajar kita perhalusi dan kita buat sebelum kita mati bertemu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan nasihat dan peringatan ini khusus buat diri saya sendiri dapat saya amalkan dan ahli keluarga saya, dan saya berkongsi dengan sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat menjawab soalan mungkar dan nakir dengan jawapan yang fasih berdasarkan ilmu yang kita faham, kita belajar, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu, ampun maaf yang kurang daripada saya, yang lebih semuanya daripada Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami dalam golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la matrudahu ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah al hal wal mal wal walad innaka sami'ud du'a. Allahumma hdi awladana wa azwajana wa ahlana bil iman wal islam wal akhlaq wal adab was salah fa innahum la ya'lamun fa innahum yaj'alun fa innahum la ya'rifun. Wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim wa rafa' 'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad ma zahara minha wa ma batan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minkum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى